PowerPoint. Okey, okey. Baik, Ya, saya buka majlis dulu. baik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Seperti yang Ustaz bagi kat kami nota kelas hari ini, tajuknya barang temuan. Luqatah ke Ustaz sebut? Luqatah. Betul, betul. Baik, Ustaz. Kat share screen Ustaz ya. Okey. Okey Ustaz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza, Kak Syida dan kemudian semua yang ada pada pertemuan perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini saya berada di Penang kan. Untuk menghabiskan program berkait dengan takaful. Ada 6-7 negeri saya kena travel dalam bulan 2 ni. Jadi kebetulanlah pada hari ini sebenarnya patutnya hari Jumaat. Jadi hari tu program hari Selasa. Lepas tu Rabu kami ni tak ada apalah, tapi kena stay dekat Penang ni. Dan kemudian besok pula program. Jadi hari ni alhamdulillah lah sempat juga untuk kita bersama. Jadi suara apa semua tak ada masalah, clear ni? Alhamdulillah clear Ustaz. Okey, baik. Jadi alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak berbincang tentang isu berkait dengan luqatah. Dan sebelum tu minta maaf kita cepatkan sikit. Pukul patut 9.30, pukul 9 dan lewat juga bagi tahu tu, minta maaf. Baik, jadi insya-Allah hari ni kita berbincang tentang isu berkait dengan luqatah. Okey, barang temuan. Jadi bila sebut tentang barang temuan ini, okey terus Kak Liza boleh untuk next slide tu. Kak besarkan pun boleh. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk seterusnya. Baik, jadi hari ni kita nak berbincang tentang apa itu luqatah. Dan ini juga antara benda topik yang penting. Dan kemudian seterusnya kita nak berbincang tentang dalil-dalil yang terkait. Okey, Kak boleh tekan je terus. Okey. Okey, tekan je terus. Okey. So, kemudian kita nak berbincang juga tentang keadaan mengambil luqatah. Ada orang kata boleh ambil, ada orang kata tak boleh ambil. Okey. Kemudian juga bahagian-bahagian luqatah, ini juga kita nak bincangkan. Dan kemudian cara iklan, promosi, ataupun kalau kita tak nak jadi sebagai orang yang bertanggungjawab memegang amanah, maka pada waktu itu kita nak letak dekat mana kan. Jadi itu juga kita nak bincangkan. Dan kemudian akhirnya jadi milik siapa? Adakah jadi milik Baitumal kan? Adakah jadi milik kita, dibenarkan ataupun bagaimana? Okey, jadi ini antara perkara yang insya-Allah kita nak bincangkan pada pagi ini. Okey, so kita teruskan. Baik, jadi kita berbincang tentang isu ini. Okey, next slide. Okey, Kak. Okey, jadi kita nak berbincang tentang dalil yang berkaitan luqatah ini. Sebelum itu sebenarnya kita nak sebutkan dulu luqatah ni sebenarnya apa dia? Luqatah. Maka luqatah ini secara umumnya disebut oleh Imam Ibn Qudamah adalah barang yang telah hilang daripada pemiliknya yang asal. Okey, barang yang telah hilang daripada pemiliknya yang asal. Itu disebut oleh Imam Ibn Qudamah. Jadi kalau kita tengok pada hari ni macam-macam lah benda hilang kan. Kalau dekat taman-taman tu kadang kucing hilang kan. Kemudian dompet lah, kemudian lagi apa lagi, pelbagai perkara yang hilang kan. Barang kemas, barang perhiasan, kemudian juga apa ni kita kata kad IC, kad pengenalan, kad bank, macam-macam lah. Jadi semua tu dalam bentuk dulu tu, maksudnya nak bagi tahunya bahawa
dalam hukum Islam kita ni dah ada dah tentang perbincangan perkara ni. Maksudnya dah ada daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada hukum tersendiri yang tidak ada pada agama-agama lain. Jadi kalau barang tu hilang, kalau barang itu apa kita kata bernilai, kalau barang tu jenis kita kata haiwan contohnya ataupun barang-barang seperti duit dan seterusnya, maka di situ ada hukum-hukum yang terkait yang mana insya-Allah kita nak bincang ataupun kita detailkan. Okey, jadi luqatah ini barang yang ditemui, yang hilang daripada pemiliknya, dan kemudian para ulama sebahagiannya menambah lagi berkait dengan benda ni ataupun isu ni, mereka menyatakan bahawa dia adalah barang bernilai. Okey, barang bernilai. Kalau barang tu tak bernilai maka dia luqatah, tetapi dia tidak pergi kepada hukum ataupun dia bukan satu benda yang patut sebagai seorang mukmin, seorang Islam untuk menjaganya. Kan contohnya kita kata jumpa apa botol arak ke contohnya kan, jumpa benda-benda yang haram ke, dia memang asalnya luqatah, tetapi dia tak termasuk dalam perbincangan hukum kerana orang Islam tidak bertanggungjawab kepada perkara-perkara yang haram itu. Itu dia punya konsep. Jadi barang yang bernilai maksudnya barang yang dibenarkan oleh syarak dan patuh syariah lah, akan benda-benda yang insya-Allah kita akan detailkan. Baik, jadi itu dia punya perbincangan. Okey, kemudian kita nak tengok dulu daripada sudut dalilnya, perbincangan daripada Al-Quran dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-8. Ini cerita tentang Nabi Musa masa kecil. Okay. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faltaqahu alu fir'auna liyakuna lahum 'uduwan wa hazana. Baik, maksudnya ialah maka dipungutlah. Tu pungutlah. Dalam istilah kita panggil sebagai pungut yang jumpa ataupun yang kita temui, kan. Jadi itu makanya bila menyebut tentang mak Firaun itu, mak apa Nabi Musa alaihissalam tu sendiri, kan, kemudian ada kakak dia, kan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan, dihanyutkan ke sungai, kan. Kemudian lalulah di depan pintu rumah Firaun dan sebagainya, dan cerdiknya mak dan juga kakak Nabi Musa tu diperintahkan untuk ikut kotak peti tu ke mana dia pergi. Sehinggalah sampai kepada depan rumah Asyah, maka Asyah pun ambil dan kemudian Firaun nak bunuh dah, kan, sebab dia bayi-bayi lelaki daripada apa ni Qibti ataupun di Mesir itu, maka mereka akan bunuh sebab biarlah Firaun tu bermimpi. Dia sendiri mimpi, kan, disebut oleh Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama lain dalam tafsirannya, dia mimpi nanti kaum Qibti sendiri akan menghancurkan dia daripada golongan lelaki. Maka dia pun start daripada tu, semua bayi-bayi lelaki yang dilahir Firaun akan bunuh, kan. Jadi bila datangnya Nabi Musa alaihissalam lalu depan rumah tu, dan kemudian dia jadi macam kesian. Asyah tu sendiri sebenarnya asalnya Asyah itu sendiri, isteri Firaun tu, jadi kesian dan sebagainya, dan kemudian dia pun pungut, dia pun ambil dan bagi tahulah yang lain, kau nak bunuhlah Firaun, kan. Tapi yang ni dia menjadi penyejuk mata kita, kan. Kata Firaun, itu penyejuk mata engkau bukan mata aku, kan. Jadi maksudnya di situ ada ceritalah ataupun ada kisah yang panjang. Saya tak nak detailkan cerita itu. Yang kita nak bincang adalah hukum berkenaan dengan faltaqahu, kan, ataupun kita kata sebagai luqatah. Okey. Jadi pada waktu ni maka dipungutlah dia, iaitulah Nabi Musa alaihissalam, oleh keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Okey, jadi ini dalil menunjukkan bahawa memungut. Okey. Jadi kalau perbincangan daripada sudut fiqh, sebelum kita bincang tentang barang-barang tu semua ni, budak-budak pun kalau ditemui, anak-anak kecil pun kalau ditemui, dipanggil laqit. Luqatah barang, laqit, kan, po juga laqit, itu adalah lebih kepada budak-budak yang hilang. Okey, kalau sebab tu kalau perbincangan di Mekah ataupun di Madinah, kalau kita jumpa budak tu hilang ibu dia, ayah dia dan sebagainya, ataupun sebenarnya hari ni pun sama juga, kan, pergi shopping mall, kan. Lepas tu apa, nasib baiklah apa admin ke ataupun dia punya staff tu jumpa, kan. Jadi dia boleh buat iklan lah. Okey, kepada ibu bapa yang ada kehilangan anak baju warna kuning, seluar warna hitam contohnya, kan, sila datang ke kaunter contohnya, kan. Jadi itu pun boleh jadi juga budak hilang, kan. Jadi asalnya budak hilang itu memang ada dalam Quran, dan kemudian juga diperbincangkan panjang di dalam perbincangan berkait dengan Al-Quran tentang isu itu. Okey, ada persoalan tu nanti insya-Allah nanti kita akan detailkan. Okey. Jadi bila disebut, saya teruslah, bila disebut tentang jumpa bayi, kan. Okey, tadi persoalan tadi tentang jumpa bayi, daripada sudut hukum asalnya kita kata dia macam luqatah lah. Okey.
terutama bayi itu yang dibuang kan hari ni macam-macam lah dalam tong sampah, benda semua dan sebagainya. Cuma ada pula yang melibatkan pembunuhan. Kan contoh dia pam dalam lubang tandas kan. Lahir tu dia pam dalam lubang tandas dan sebagainya. Kalau ikut hukum, saya ni sikitlah dah terlanjur kan persoalan itu. Kalau ikut daripada sudut hukum, perbincangan dia ialah hukum hudud ataupun bunuh balik, kisas, sebab ibu dia membunuh anak dia tu kan. Anak dia lahir hidup, menangis apa, dia pam dalam lubang tandas ataupun dia campak ke apa daripada bangunan ke apa, benda ni bukan tak berlaku, atau dekat Malaysia pun berlaku. So, adakah dikira kalau ikut hukum Islamnya kena hukum hudud ataupun tidak? Baik. Kalau ikut pandangan majoriti para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak dikenakan hukum hudud. Sebab biasanya ibu dan ayah ni dia sayang kepada anak dia. Mustahil dia nak bunuh anak dia. Itu daripada sudut hukum yang asal. Tetapi pada hari ni kalau kita tengok benda ni zaman dulu mungkin tak berapa ada sangat isu ni berlaku. Tapi hari ni kes pembuangan bayi lah apa semua dan sebagainya, maka kalau ikut pandangan Imam Malik daripada sudut hukum agama, bukan dari sudut perundangan, daripada sudut hukum agama. Maksudnya ialah dia punya ibu tu ataupun yang membunuh tu wajar dikenakan hudud. Maksudnya kisas lah. Di bawah tu kisas, bunuh balik. Kerana dia telah membunuh anaknya. Kan jadi kita kata itu antara satu daripada sudut aspek hukum kerana dalam isu yang berlaku seperti mana kita sebutkan. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua persoalan tadi, kalau kita jumpa anak tu maka asalnya luqatah. Luqatah. Tapi boleh jadi dia tu dibuang tu memang kita kata apa? Memang tak boleh nak cakap apa lah kan. Cuma daripada sudut sekarang ni, kita ada perundangan daripada sudut negara, maka anak itu kita kena serahkan pertama kepada pihak berkuasa lah. Jadi pada pihak berkuasa sama ada bawah hospital ataupun di bawah pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Kemudian kita kena hantar kepada tempat sepatutnya, dan kalau kita nak jaga, nak jadikan sebagai anak susuan dan sebagainya, maka perlu faham juga perlukan kepada pendaftaran. Sekarang ni dah ada pendaftaran kad anak susuan. Okey, pergi dia ada dah daftar kalau siapa-siapa ada anak susuan dan sebagainya, ataupun sebelum tu dah mungkin dah ada kad dan sebagainya, boleh daftar. Jadi kita kata boleh untuk kita jaga, untuk kita pelihara, jadikan sebagai anak susuan kita ataupun anak angkat kita. Kan jadi maksudnya di situ adakah perlu iklan ke? Saya ingat kalau dah dibuang tu memang tak payah iklan dah. Melainkan kalau dia tertinggal. Kalau tertinggal betul, yang tu kena iklan. Maksudnya iklan dekat sini ialah iklan daripada sudut mendapatkan semula ibu bapanya. Kan ataupun mungkin report polis dan sebagainya, mungkin apa-apalah yang berkait dengan di bawah pihak berkuasa tempatan, maka pada waktu itu dilakukan sedemikian. Adakah dikira luqatah? Yes, dia dikira termasuk luqatah, tapi bukan luqatah, istilahnya laqit. Okay, laqit tu lebih kepada anak-anak ataupun budak-budak yang dijumpai itu ataupun bayi. Adapun luqatah lebih fokus kepada barang. Okey, itulah ringkas respon pada perbincangan ataupun persoalan tadi. Okey, kemudian kita tengok pada hadis. Hadis Nabi SAW, jarang kita dengar sahabat ni nama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Okey, kata beliau dari Zaid bin Khalid Al-Juhani anna Nabi SAW sa'alahu rajulun anil luqatah. Terus direct. Okey, maksudnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki ketika mana pada waktu tu Zaid bin Khalid Al-Juhani ada dekat situ. Okey, maka lelaki itu pun tanya tentang luqatah, barang yang ditemui. Faqal, maka Nabi SAW pun bersabda, a'rif, okey, a'rif wika'aha atau qala wi'a'aha wa ifasaha thumma arrafaha as-sanah thumma istamti' biha fa in jaa rabbuha fa addaha ilaihi. Baik, kata Nabi SAW bila mana ditanya tu, kenalilah pengikatnya dan bungkusannya. Maksudnya iklanlah. Iklan, kenapa Nabi kata pengikatnya dan bungkusannya? Sebab kalau zaman dulu pengikat tu mungkin pengikat tali unta. Okey, pengikat yang hilang tu mungkin pengikat kambing ataupun sebagainya. Dan kemudian bungkusan kalau barang tu berbungkus. Maksudnya ialah bila kita mengiklan, kita tak bolehlah kata iklan, saya ada jumpa emas ni macam ni kan, dia punya design pulut dakap contohnya kan. Dia punya design ni begini-begini. Memang ramailah orang akan mengaku kan. Jadi cerdiknya Nabi tu, fatanahnya Nabi tu, maka Nabi suruh dia punya iklan tu sebut secara umum je. Contoh kalau kita kata kita jumpa dompet kan. Kita jumpa dompet tu kita kata saya jumpa dekat RNA Ipoh, Tapah contohnya. Ada jumpa dompet dekat situ. Kan? Dompet kulit. Siapa punya? Contohnya gitulah. Tak payah sebut dalam tu ada RM5. Scan ataupun sekarang ni paling mudah terus letak IC je kan.
Okay, dia tak IC, ni siapa punya dan sebagainya. Okay, cuma kita kata daripada sudut agamanya, itu dia punya konsep yang mula-mula Nabi SAW perintahkan. Okey, jadi iklan. Kemudian selama 1 tahun, nanti kita bincang detail tentang selama 1 tahun ni, kalau lepas tu jadi apa, kalau barang tu kecil jadi macam mana, kalau barang tu kita jumpa pergi pasar, jumpa tengok orang letak dalam kita punya ataupun tepi-tepi kita jumpa sayur contohnya. Kan, tak tahu siapa punya kan, ataupun kita jumpa benda-benda yang kita kata bukan daripada benda-benda yang tahan lama lah contohnya kan, benda yang baru, benda yang ada expired date kan, benda yang kita kata ada tempoh yang kadang-kadang kalau kita simpan tu boleh simpan lama kan, ada benda yang kadang-kadang langsung tak boleh simpan, itu nanti kejap lagi kita detailkan. Okey, 1 tahun sekiranya tidak dijumpai pemiliknya maka bolehlah mengambil manfaat daripadanya. Okey, boleh ambil manfaat daripadanya, maksud apa, kita guna ke, maksudnya adakah kita jual ke, kita lelong ke, apa ke, sekejap lagi kita detailkan. Baik, sekiranya ia dituntut kembali, maka kembalilah padanya. Kembalikanlah kepadanya. Maksudnya, walaupun selepas tahun, kan kita iklan tu setahun, mungkin orang tu baru jumpa berapa hari kan. Okay, baru berjumpa, kita kata apa, contohnya dah 5 tahun baru nampak iklan, contohlah kan. Tapi biasa hari ni memang cepat tersebar lah kan, benda-benda hilang apa semua ni cepat kan, kucing-kucing hilang ni kan, kucing taman apa semua tu kan. Cuma kita nak kata dia punya proses tu, okay, dia punya proses. Pasal tak hari ni kalau kita pergi tepi-tepi pantai kan, ada orang cari logam, dia pakai metal detector. Metal detector tu jenis mesin yang bulat tu, yang ada macam mesin rumput tu, di bawah dia tu ada macam bulat tu, itu untuk menemui logam. Kadang-kadang dia jumpa emas, kadang-kadang dia jumpa, ialah orang kalau pergi pantai, kalau dah berenang tu dia tak ingat apa dah kan. Kadang-kadang yang ibu apa, anak-anak kan, anak perempuan kita, mungkin ibu-ibu kan mandi kan tak sedar kan, benda tu kadang hilang, terputus apa semua tu. Kadang-kadang dia ada tepi-tepi tu. Cari-cari tak jumpa, tapi bila guna mesin metal detector tu kan, dia apa ni kita kata detect lah, dia boleh jumpa, dia boleh dapat, dan kemudian dia ambil dia punya. Okey, dia ambil dia punya. Sebenarnya tak boleh sebab itu adalah luqatah. Itu adalah luqatah, dan luqatah ni ada hukum-hukum yang terkait yang kita nak detailkan pada perbincangan insya-Allah. Baik. Okey, memang ada orang cari emas kan yang tercecer, kemudian juga duit tepi-tepi jalan kan. Kalau dulu kan, ingat saya dulu kecil-kecil tu tak tahulah, orang dulu ajar. Kalau jumpa duit dekat padang ke kan, tepi jalan, kena pangkah. Kenapa kena pangkah? Sebab nanti takut duit kita pula yang hilang. Jadi kita boleh ambil tapi kita kena pangkah. Saya kata betapa khurafatnya zaman dulu kan. Jadi benda-benda ni nampak biasa tapi dia berkait dengan rezeki, berkait dengan kehilangan manfaat mudarat kan. Samalah macam masuk hutan tabik Datuk Nenek kan, minta izin cucu nak kencing macam-macam lagi kan. Benda-benda seperti tu dia ada benda-benda perkara yang melibatkan rezeki, melibatkan masa akan datang, itu memang tak boleh lah. Okey, yang itu memang termasuk dalam khurafat. Dia tak ada fakta sains dekat situ yang boleh untuk kita jadikan sebagai benda yang logik daripada sudut akal kan. Jadi itu dia punya konsep dia. Okey, jadi di sinilah dia punya perbincangan dia. Okey, so hadis ni sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan juga yang selainnya. Okey, kemudian next terus. Slide yang sebelumnya Kak. Okey, baik, terima kasih Kak. Baik, pembahagian luqatah. Okey, pembahagian luqatah. Maka luqatah ni dia ada dia punya bahagian-bahagian masing-masing. Okey, haiwan ada cara dia, barangan ada cara dia, duit ada cara dia. Okey, saya nak pergi dulu kepada haiwan. Kepada haiwan ni dia sebenarnya ada beberapa hadis yang tadi satulah, tadi tu satu. Ada hadis yang lain juga dalam riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang mana Nabi SAW pernah ada sahabat tanya hilang kambing. Maksudnya bukan hilang kambing, dia jumpa kambing. Sahabat tu jumpa kambing. Bila jumpa kambing tu, maka sahabat tu pergi jumpa Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan bahawa hiyalak, dia adalah untuk kamu, au li akhika, ataupun untuk saudara kamu, au li dha'bin, ataupun untuk serigala. Nabi terus bagi tahu untuk kamu ataupun untuk saudara kamu ataupun untuk serigala. Mana satu? Kan. Baik. Jadi apa yang Nabi sebutkan itu dia adalah merujuk kepada bagaimana kita nak menguruskan kambing tu.
Kan kambing tu. Maka bila melihat kepada huraian para ulama seperti mana Imam Nawawi sebut dan sebagainya, menyatakan bahawa pada asalnya kambing ni dia lebih rendah daripada unta daripada sudut penjagaan diri dia. Okey, daripada sudut penjagaan diri dia. Jadi kalau kita perhatikan kambing tu sendiri, kata Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa kamu boleh ambil lah, sama ada untuk kamu atau untuk saudara kamu ataupun untuk serigala yang akan memakannya. Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita jumpa kambing ataupun haiwan yang kecil lah, ayam ke, bawah lagi pada kambing kan, benda-benda yang mungkin orang pelihara, orang jaga, ayam serama ke, kucing ke, kan, apa lagi, macam-macam lah kan, yang terlepas yang apa semua dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat, maka pada asalnya kita boleh memeliharanya dulu sehingga kita pulangkan kepada tuannya. Okey, sehingga kita pulangkan kepada tuannya. Itu kepada kambing ataupun haiwan-haiwan yang, ataupun contoh anak-anak kucing ke, kan, yang mana kita tahu ini bukan kucing apa yang bukan biasa-biasa ni yang dipelihara, mungkin terlepas ke apa dan sebagainya. Kan, terlepas pada rumah kan, kucing tu indoor jadi outdoor dan seterusnya kan. Okey, jadi semua itu asalnya adalah luqatah. Maka caranya iklan juga. Okay, caranya tetap diiklankan dalam grup taman kita ke, dalam grup surau ke apa. Surau tak sesuai lah pula kan, grup taman lah kan. Okay, grup taman ni hilang kucing ke apa, maka pada waktu itu sebagai salah satu daripada iklan lah. Biasanya sehari 2 hari pun dah jumpa dah. Dah jumpa dah tuan dia tu kan. Okay, jadi yang tu yang tak boleh menguruskan kehidupan dia. Memang betul kadang-kadang kucing ni, memang kucing tu elok, bagus, tapi dari sudut dia nak, bila mana dia dah biasa indoor dekat ruang rumah dia kan, dia terlepas. Maka dekat luar dia tak reti cari makan sendiri, tak reti. Tambah-tambah pula dia duk makan Royal Canin kan, contohnya kan. EQ macam-macam lah jenama yang mahal apa semua ni kan. Bila dekat luar, ikan kembung, tulang-tulang kan, burung-burung dia kena cari sendiri, dia tak pandai. Maka bila tak pandai tu akan jadi dia satu kucing yang tak boleh lah. Sebab tu apa kita kata, kalau kita tak nak bela ada pun, cari orang yang boleh bela lah, jangan buang lah. Okay, jangan buang mata-rata, sebab kadang-kadang kucing yang dalam rumah ni dia tak reti, dia tak pandai bila dia ada dekat luar. Okey, cari orang yang betul-betul boleh adopt dia lah, yang boleh jaga, yang pelihara dia. Okey, itu dia punya asalnya. Okey, tu pembahagian yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut juga dalam hadis berkenaan dengan unta. So pun hadis ini sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kan, ataupun haiwan yang lebih besar daripada tu, ambil unta lah kot paling besar kan. Unta ataupun lembu ataupun kerbau ke dan sebagainya. Yang mana terlepas, yang mana hilang daripada tuannya. Maka pada waktu itu kata Nabi SAW, kalau unta, maka biarkan dia, kata Nabi. Lain pula. Nabi kata biarkan dia. Kerana unta ini dia ada saqaiha. Dia ada air di dalam apa dia punya bonggol tu. Kan itu kelebihan unta lah. Sebab tu Allah kata apa? Afala yanzuruna ilai ibilikal fakhuliqat. Kan, tidakkah kamu merhati kepada unta bagaimana ia diciptakan? Antara kelebihan unta ni, bonggol dia tu ada simpanan air, kan, belakang dia tu, dan dia boleh berjalan takungan air tu dalam tempoh sebulan tanpa dia minum air kat padang pasir. Tu kelebihan unta tu. Sebab tu Allah suruh lihat kepada kejadian unta tu. Kita tengok unta ni biasalah unta lah kan. Tapi bila tengok kelebihan tu, maka kejadian tu sangat hebat. Kan, kita kalau 2-3 hari tak minum air tu memang problem lah kan. Ataupun haiwan-haiwan lain. Tapi bagi unta tak. Dia sebab tu dia duduk kat padang pasir. Jadi bila dia kat padang pasir, dia ada simpanan takungan dia. Sebulan pun tak ada masalah. Okay, itu satu Nabi sebut. Yang kedua, selepas ada takungan air, yang kedua Nabi kata dia boleh makan apa daun-daun apa benda semua tu, tak ada masalah. Dan kemudian yang ketiga, dia selamat daripada haiwan-haiwan yang bertaring. Okay, selamat daripada haiwan-haiwan kecil lah, macam musang, macam serigala, macam jenis lubuk ke apa dan sebagainya yang suka makan haiwan ni juga, kan, benda-benda yang berdarah apa semua ni. Maka Nabi kata biarkan dia. Okay, biarkan dia. Maka kat situ maksudnya tak perlu untuk kita nak risau, tak perlu untuk kita nak jadi cemas ke apa. Maka Nabi kata biarkan. Okay. Dalam konsep semasa, contoh kata kita jumpa kereta. Kereta ni dekat mana? Biasanya kadang-kadang tepi jalan. Hari pertama kita lalu okey lagi kereta tu. Hari kedua kita lalu tayar tak ada dah. Okay. Hari ketiga tengok apa banyak benda tak ada dah. Hari keempat terus tak ada kereta tu. Terus jadi busi buruk kan. Jadi itu bukan luqatah. Itu bukan luqatah. Kan? Atau kalau luqatah pun maksudnya mungkin tertinggal ke apa ke, ataupun mungkin dicuri kemudian ditinggal di tempat-tempat tertentu.
Maka kata Nabi SAW, kalau ikut pada isu unta tadi, unta tu kan kenderaan pada zaman Nabi SAW. Maka biarkan. Biarkan sehingga ditemui oleh tuannya. Kalau kita kata dah curiga tu repot lah kan. Ni ada kereta depan rumah saya dah 2 hari dah. Tanya-tanya tuan dalam geruk taman tak tahu siapa. Jadi kita kata waktu tu di Lokota bukan kita punya tu. Kita kena iklan dulu. Okay, kita kena iklan, kita kena buat report dan sebagainya lah. Itu dia punya konsep. Jadi tak boleh terus kita ambil dan kemudian kita letak dalam pagar rumah kita, kita kata kita punya. Tu tak boleh. Okay? So maksudnya kat sini ialah cara pengurusan itu tengok kepada benda ataupun haiwan yang kita jumpa. Okey, habis. Itu ringkas tentang isu berkait dengan haiwan. Yang kedua, barangan. Barangan ni pula ada 3 jenis. Satu, barang yang mana mudah rosak. Yang kedua, barang yang dia mudah rosak tapi kita boleh simpan, selamatkan dia. Okey, dia mudah rosak tapi kita boleh simpan, selamatkan dia. Yang pertama, memang mudah rosak. Yang ketiga, barang yang tahan lama. Okay, bila kita tengok daripada sudut perbincangan ini, kalau yang cepat rosak ni biasanya makanan lah. Kan kita jumpa contohnya apa? Tak tahulah, tiba-tiba jumpa macam kita kata makanan tu dalam bentuk kita kata mi goreng ke contohnya. Jumpa mi goreng kan. Betul tak tentu, kadang-kadang tiba-tiba dalam kita punya kita punya apa tu namanya, raga motor contohnya kan. Ataupun kita kadang-kadang kita ambil orang, kita tak sedar tengah-tengah duk kira duk ambil barang-barang tu, kita tak ambil orang punya. Contohnya. Kan padahal orang tu dah bayar ke apa dah. Kan? Jadi balik-balik tengok, ada sengkuang. Contohnya kan. Kita tak pernah beli sengkuang contohnya kan. Jadi kita kata sengkuang ni apa cerita? Kan? Itu sengkuang tu kira tak tahan lama tu. Kalau simpan dalam peti apa mungkinlah boleh tahan lama sikit kan. Tapi kita kata bentuk-bentuk makanan. Maka pada waktu tu ada 3 cara. Yang pertama kita makan je, tak ada masalah. Okay, kita makan je. Sebab ada hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam riwayat daripada Abu Daud yang mana pada waktu tu ada sahabat mengadu kepada Nabi Rasulullah, kami jumpa rotan kayu kan, jenis rotan kecil tu lah. Kemudian kami jumpa tali kecil-kecil tu, yang kecil tu kan, tali pengikat apa semua tu. Dan kemudian kami jumpa roti. Ada kata Ibn Abbas, kami jumpa roti dan sebagainya, kami mengadu pada Nabi. Maka Nabi kata makan. Okay, Nabi SAW kata makan, tak ada masalah. Okay, sama juga kalau kita contoh dekat pejabat kan, kat pejabat ke dekat mana ke, kita jumpa pen contohnya kan. Kita kalau budak-budak kanak-kanak kita, budak-budak sekolah ni, budak-budak SPM ni kan, keluar-keluar dewan jumpa pemadam contoh, dia tanya siapa, tak tahu siapa punya, maka pada waktu itu kita bukan curi ke apa, maka benda-benda yang kecil seperti itu boleh dimanfaatkan terus. Okay, tak perlu untuk kita pulangkan. Okay, tapi sebaiknya lah kita kata, kalau kita dapat tanya, dapat pastikan, kita pulangkan lah. Tapi sebenarnya benda-benda yang kecil kan, kita jumpa duit contohnya berapa, 2 sen, 5 sen contohnya kan, 3 sen biasa jumpa kat mana, kat masjid lah kan, ataupun sekian-sekian. Jadi yang itu tidak perlu untuk diiklankan ataupun sebagainya. Maka boleh nak masuk tabur masjid ke, nak beli gula-gula ke, sebab dia nilai yang sangat kecil. Maka itu asal daripada barang yang sangat kecil, barang yang mudah rosak. Baik, itu satu. Yang kedua, barang yang mana kalau kita tengok ialah jenis barang yang dia kalau kita dia jenis barang mudah rosak, tapi kalau kita simpan macam dalam peti ke apa ke, dia boleh tahan lama. Kan contoh macam daging. Kan contoh macam daging ayam ke apa, kita jumpa tu masuk dekat pasar ke ataupun apa dalam kita punya troli kan, ataupun contoh tiba-tiba tengok-tengok atas kita punya kereta ada daging. Contoh kalau orang letak ke, tak tahu orang letak ke, waktu dia nak kelang kabut apa dia letak kat situ, dia nak masuk dalam kereta dia, rupanya tertinggal. Kan contohnya dia datang balik dah tak ada dah kan, kita dah balik lah contohnya. Okey, so daripada sudut tu, macam mana daripada sudut pengurusan perbincangan dan sebagainya, maka kita kata dalam barang yang boleh kita simpan ni, contoh macam daging boleh di frozen kan, kita sejuk beku kan. Maka pada waktu tu boleh berapa keadaan. Pertama tadi, sebelum tu, yang saya nombor 1 tadi ada 3 keadaan kan. Pertama kita boleh gunakan, yang kedua kita boleh untuk manfaatkannya tapi nilainya kita simpan. Contohnya kita kata mi goreng ni RM7. Maka maksudnya kita seakan-akan ala-ala lapar makanlah mi goreng tu kan. Bila dah makan tu harganya lebih kurang dari RM7. Maka RM7 tu kita simpan nilai tu. Kalau ada nanti orang datang ambil ke, minta ke apa, kita kena pulangkan duit lah dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk RM7 tu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga kita boleh jual.
Kan kalau benda-benda yang tak berapa bernilai, apa benda-benda kecil apa semua tu, barang-barang kita jumpa, contoh kita jumpa apa? Kita jumpa pisau ke, jumpa apa ke dan sebagainya, kan ada orang ke nak pisau ni ambil lah RM10 contohnya kan. Parang ke apa ke, ambil lah RM5, RM10, kita pun jual. So bila kita jual tu, nilainya tu kita simpan. Nilainya kita simpan. Kalau ada orang datang nanti, maka pada waktu tu kita pulangkan. Kalau tak ada, maka yang tu jadi milik kita. Okey, itu dia punya cara, kaedah dan proses dia punya penyelesaian bagi barang yang kurang nilainya ataupun barang-barang yang kecil tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi, barang yang boleh simpan lama tadi kan. Kita barang yang asalnya boleh habis tapi kita simpan lama. Okey, yang itu pun sama kaedah macam yang pertama tadi. Maksudnya boleh untuk kita manfaatkan dan ataupun boleh untuk kita nak jual dan kita simpan nilai dia ataupun kita gunakan nilai dia tapi kalau ada orang datang menuntut kita kena pulangkan dalam bentuk nilai. Kan contoh santan ke, kan tahu santan, bukan santan kotak tu, tu lamalah boleh tahan kan. Ni santan yang kita beli tu kan letak dalam peti pun berapa hari je boleh tahan kan. Jadi waktu tu alang-alang kita kata alang-alang buat gulai rebung ke apa, kita pun gunalah santan tu kan. Bila dah guna santan tu dan kemudian selepas tu nilainya berapa? RM5. Tiba-tiba ada orang taman mesej dalam grup. Ada jumpa tak siapa-siapa saya punya santan? Hilang pula contoh lah kan. Jadi waktu tu kita kena pulangkan balik nilainya RM5. Kita beritahu lah santan tu dah guna dah. Ni lah RM5. Lepas tu kawan tu kata tak apalah saya halal. Okey lah tu. Bismillah lah. Itu dia punya konsep dia. Okey, habis. Itu barang yang jenis kedua. Yang ketiga, barang tahan lama. Dan mungkin nilainya itu agak besar. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok perbincangan yang sangat panjang, dia punya prosesnya kejap lagi kita nak bincangkan dia punya tentang cara penyelesaian dan sebagainya. Okey, itu kejap lagi. Okey. Kemudian yang ketiga duit. Wang lah. Ataupun barangan ni dia boleh jadi macam-macam. Barangan ni barang kemas, kan menjadi dompet, jadi kad pengenalan, apa-apa semualah termasuk dalam barangan, termasuk jugalah perhiasan, apa-apa saja. Okey. Adapun duit ni memang duit lah. Okey, duit tu memang duit khusus. Bila duit ni dia ada terkait dengan kita panggil sebagai hukum-hukum yang cara, kaedah ataupun mungkin berkait dengan Baitumal ataupun sebagainya, yang itu dia punya pendetailan dan juga dia punya prosesnya kejap lagi kita akan tengoklah bila mana berbincang tentang Baitumal, majlis agama ataupun tempat-tempat tertentu dan seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey, yang keempat, kita nak tengok ialah daripada sudut keadaan kita mengambil luqatah. Okey, luqatah. So, keadaan kita mengambil ni maksudnya adakah kita nak simpan ataupun kita nak jaga ataupun kita nak pelihara dan sebagainya. Maka apakah prosesnya, apakah caranya ataupun hukum-hukum terkait. Baik, yang pertama sekali, wajib kita ambil. Okey, hukum mengambil luqatah yang pertama wajib. Macam mana jadi wajib? Yang ini disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan sebahagian ulama-ulama lah dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib ni ialah kerana kita bimbang duit ataupun kita boleh jaga, kita amanah dan kita rasa benda tu memang akan hilang. Contoh kita jumpa duit 100 kan, tepi jalan ke dekat masjid ke kat surau ke apa, kita kata kalau tak ambil ni confirm hilang. Pasti hilang. Maka pada waktu tu kita pula boleh amanah, boleh jaga, maka wajiblah untuk kita mengambilnya. Okey, itu dia punya konsep dia. Baik. Kemudian sunat. Sunat di sini maksudnya ialah kita ada amanah, kita boleh jaga, kita boleh pelihara dan kemudian barang itu boleh kita katakan kemungkinan lah. Okey. Maksudnya mungkin akan hilang. Mungkin saja, mungkin akan hilang. Contohnya kita kata kita jumpa katalah apa, contoh-contohnya katalah kita jumpa dompet ke apa ke dan sebagainya kan, itu kita bimbang takut akan hilang, pergi kepada tempat orang yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya, maka sunat untuk kita ambil. Okey, itu dia punya nombor 2. Yang ketiga harus. Harus ni maksudnya ketika mana kita ambil tu kan dalam keadaan kita rasa dalam keadaan dia tak akan hilang, dia tak akan hilang, mungkin orang tu akan jumpa balik macam unta ke tadi kan contohnya kan, dan perkara yang terkait, maka pada waktu itu boleh untuk kita nak terus ambil ataupun kita tak ambil. Itu hukumnya adalah harus. Okey, makruh bila pula? Makruh ni kita bimbang takut kemudian kita tak amanah. Kan silap iklan patut setahun contohlah kan, kita jumpa duit 100 ke 200 ke,
Tapi iklan 2 hari pun kita dah ambil dah duit tu. Kan kebetulan sewa rumah belum bayar contohlah kan. Kebetulan BIIP tak bayar lagi, maka kita pun ambil. Jadi kita kata yang tu dibimbangilah, takut kita tak amanah. Kemudian kita senyap, kita buat tak tahu. Kan. Bila ada orang tanya ke apa macam mana tu, ada dah orang ambil contohnya kan. Ataupun contohnya, oh saya dah bagi dekat tabung masjid. Contohnya kan. Saja dia tipulah. Jadi kita kata yang tu makruh. Tapi kalau dia confirm tidak amanah, kalau dia ambil ni, confirm dia akan gunakan duit tu. Kan tak ada iklan, tak ada apa semua, maka hukumnya haram dia ambil luqatah tu. Okey, jadi maksudnya kat sini ialah luqatah ni dia adalah bukan kewajipan. Dia tengok kepada diri orang yang mana nak pelihara, nak jaga harta tu. Okey. Kalau dia memang jenis yang tak pastilah kan ataupun sekian-sekian, maka kita kata pada waktu tu kita ambil dan serah kepada tempat yang sepatutnya. Okey, serah pada tempat yang sepatutnya. Kalau tak, nanti dia akan jadi satu isu ataupun perbincangan dan kemudian kita tak amanah dan seterusnya. Ini juga berlaku macam mana? Kadang-kadang kan ada setengah orang ni, tiba-tiba dalam bank dia ada duit. Sebelum ni tak ada duit, ada 3 pusing je. Kan? Ataupun RM1.50. Bila ada RM1.50, tiba-tiba tengok ada RM1,000. Terkejut dia. Nak kata dapat royalty ke, nak kata dapat apa, tak ada. Kan? Rupanya bank silap masuk. Pernah berlaku, saya sendiri pun pernah berlaku, ada bank yang silap masuk RM20,000 maksudnya. Kan RM20,000. Jadi selepas sehari dua lepas tu dia tarik balik. Saya tengoklah transaksi tu daripada bank mana, lepas tu bank tu tarik balik. Kan waktu tu dia tukar kot akaun gaji ke apa entah. Kan ada orang yang gaji RM20,000 dia masuk ke akaun saya, gaji saya tak berapa ribu kan, waktu tu dia masuk ke akaun orang tu. Agaknya lah kan waktu tu. Jadi kita kata yang tu dia konsep lebih kurang macam luqatah kan, sebab kita tak boleh ambil. Okay, itu asalnya bukan duit kita. Sebab tu jangan pertama sekali jangan kita bagi orang pinjam akaun kita. Itu dipanggil keldai account. Kan, keldai account. Yang tu bahaya tu sebab nanti orang akan gunakan duit kita, dia buat aktiviti haram ke apa, kita yang kena. Walaupun kawan hati-hati betul-betul tu. Walaupun kawan kita kawan baik ke, kita berhati-hati sebab akaun kita punya maklumat peribadi kita. Jangan bagi kepada kawan-kawan, dia nak guna, nak transfer duit ke ataupun nak masukkan duit dulu ke apa semua, kita bimbang takut duit rasuah ke, duit yang dilarang ke, judi ke apa dan sebagainya. Okey, itu dia punya konsep. Jadi kalau duit masuk dalam akaun kita pun itu termasuk daripada luqatah. Walaupun kita tak jumpa secara fizikal tapi kita nampak dalam akaun. Yang pastinya dia bukan duit kita. Kan? Tapi tengok betul-betul rupanya ada orang bayar hutang dulu, orang hutang dengan kita kan. Kita pun nak transfer pada orang, pergi ke Baitul Mal. Tak jadi nak minta balik. Okey, jadi tengok berhati betul-betul lah. Kan? Duit siapa, daripada siapa dan sebagainya. Okey, itu dia punya keadaan hukum kita dalam perbincangan bila mana mengambil luqatah. Itu dia punya konsep dan cara dan juga kaedahnya. Okey, kemudian seterusnya yang kelima, okey, so kita nak tengok kepada kaedah iklan. Okey. Cara iklan, tempat, tempoh, kos iklan. Okey, ini antara benda yang penting juga. Okey. So, yang pertama sekali, cara kita iklan tu dekat mana? Caranya. Okey, caranya kalau kita tengok Nabi sebut tadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Khalid bin Zaid Al-Juhani, Nabi suruh perintahkan barang yang kita jumpa tu untuk kita iklan di apa-apa platform. Kan kalau ikutkan kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, kita iklan tu dekat pintu-pintu masjid, kita iklan tu dekat tempat pasar-pasar awam, kan? Iklan dalam masjid tak boleh. Okey, iklan dalam masjid tak boleh. Sebab barang-barang luqatah, contoh tapi ramai je sekarang saya tengok masjid buat. Sebenarnya kalau ikut hadis yang sahih, Nabi SAW tak benarkan iklan barang yang kita jumpa. Contoh, siap ke apa ke, dia jumpa jam dekat tempat ambil wuduk. Kan, maka dia pun gunakan iklan pembesar suara dia, minta imam suruh iklan. Siapa yang tadi kunci lah apa semua kan. Macam-macam kat masjid ni. Kunci, emas pun kadang-kadang ada kan, jam, macam-macam lah kan. Kunci tu mungkin dia cari balik sebab nanti dia nak balik tak jumpa. Macam mana nak start kereta dia kan. Baru dia teringat, oh kunci tinggal kan. Tapi kalau jam, kalau barang-barang kemas, tu sangat perlu berhati-hati. Cincin ke contohnya kan. Tak sedar lupa nak ratakan ni, letak cincin emas kan contohnya. Jadi asalnya itu adalah luqatah. Maka bila luqatah, Nabi SAW tak benarkan iklan dalam masjid. Tapi di luar pintu-pintu masjid boleh. Okay. Tapi iklan tu tak dibenarkan. Apatah lagi hari ni orang jual produk dalam masjid. Kan, terutama penceramah-penceramah lah. Dengan ini tuan-tuan saya ada bawa sikit kopi tu. Jadi kalau tuan-tuan berminat bolehlah balik sekarang ambil lah produk-produk kopi saya ke apa kan contohnya kan.
Jadi kita kata iklan seperti itu, Nabi sebut apa? Dalam hadis, walaupun ada sebahagian kata dhaif lah, tapi bagi saya hadis ni sahih lah. Okey, Nabi kata qabbahallahu tijarak. Kan? Semoga Allah merugikan perniagaan kamu. Nabi marah bila orang iklan barang dalam iklan jual beli dalam masjid. Kan? Maksudnya pokok perbincangan kita, kalau iklan barang yang kita jumpa pun tak boleh dalam masjid, apakah lagi iklan produk kita? Hari ni macam-macam produk kopi, penceramah ni. Minta maaf lah sebagai wakil penceramah. Okay. Penceramah apa semua, ustaz-ustaz kan kadang kan, ustaz-ustazah kan, saya ada produk tu, produk ni lah, kan, ada produk apa, air itulah, air ni lah, macam-macam lagi lah. Okay. Jadi secara hukumnya kita dapat perhatikan bahawa benda ni adalah satu perkara yang dilarang oleh agama. Walaupun nanti tuan-tuan akan jumpa ada orang iklan buku, iklan apa dalam masjid, dia ambil pandangan menyatakan hadis tu dhaif lemah lah. Tapi bagi saya hadis tu adalah sahih dan boleh untuk kita elakkan daripada mengiklan barang-barang. Maksudnya pokok perbincangan dia, apa dia? Kalau iklan barang temuan pun tak boleh dalam masjid, apatah lagi nak berniaga. Okay? Jadi itu dia punya konsep dia, dan itu antara apa yang Nabi SAW tidak benarkan. Okay. So itu cara iklan. Jadi boleh sama ada cara iklan dengan tempat lah kan, di Facebook, Telegram, di tempat-tempat awam dan sebagainya, ataupun boleh tak iklan apa dalam surat khabar ke apa semua, boleh kan, tak ada masalah. Tapi ataupun buat FB ads ke kan, FB yang berbayar untuk iklan apa semua tu boleh kita buat. Tapi cost tu nanti kata para ulama, antara Syekh Dr. Muhammad Zuhairi dan ulama-ulama yang lain, boleh untuk diambil daripada dia punya pemilik asal. Jadi bila kita iklan tu, tak ada masalah untuk kita ambil balik kos iklan kita tu. Contoh dia, kita iklan duit tu 500 contohnya. Kan kita jumpa duit ke apa, kita iklan 500. Ada orang hilang duit sekian-sekian amount. Dekat bawah pokok saya jumpa, dekat RNA Tapah contohnya kan, RNA Sungai Buloh contohnya kan. Bawah pokok sekian-sekian. Jadi bolehlah jumpa dengan saya. Kebetulan orang tu ada grup ke apa baca, dia pun tengok, dia pun ni, dia kata 500 duit tu. Contohnya kan, sekian-sekian saya baru keluar apa semua tadi. Contohnya kan. Betul lah apa semua ciri tu, dan dia memang tak menipu lah. Maka pada waktu itu kita iklankan tadi kat Facebook dan FB ad contohnya kan. FB ad kena bayar berapa puluh ringgit kan sehari ke apa semua. Maka kita dah habis tu contohnya RM20. Boleh claim balik RM20 tu. Dia kata ni saya dah iklan, ni dia punya resit dekat Facebook yang awak nak jumpa tu, awak dapat tu, ni RM20. Saya minta balik lah. Jadi pulang balik 480 lah. Itu dia punya konsep dia. Maksudnya boleh untuk kos iklan, sama ada kat Telegram, kat TikTok ke, dekat apa ke, yang melibatkan kos. Yang melibatkan kos untuk dia ambil dia punya apa kita kata pulangan tu semula. Itu antara benda yang diizinkan, dibenarkan oleh syarak bila mana kita berbincang tentang perkara ni. Okey. So, cara iklan, tempat, kos iklan dan seterusnya. Okey, kemudian tempoh. Okey. Tempoh iklan ni barang yang kita jumpa, terutama macam tadilah duit ke ataupun apa dan sebagainya. Pertama sekali, kalau iklan itu di peringkat awalnya setahun tu dikerapkan sikit. Katalah contoh kita iklan tu 2-3 hari sekali. Kan, 2-3 hari sekali. Kan, kenapa Nabi SAW sebut tempoh tu setahun? Sebab biasanya tempoh-tempoh ni dia adalah benda yang secara logikalnya daripada sudut syarak dia adalah benda yang baik, yang elok. Kan, contoh kita kata, kenapa iddah kematian suami tu 4 bulan 10 hari? Mesti ada sebab dia. Kan tempoh-tempoh tu yang diperintahkan tu. Kenapa kita kata daripada sudut kalau orang meninggal dunia, berkabung dia 3 hari kalau bagi ahli keluarga. Bagi isterinya ialah 4 bulan 10 hari contohnya kan. Jadi dia ada dia punya hukum-hukum terkait. Okay, kalau talak itu 3 kali suci, tempoh dia contohnya kan, untuk talak 1 dan talak 2. Jadi di situ semua ada dia punya konsep dan juga perbincangan dan berkenaan perkara-perkara yang berkait dengan hukum-hukum yang kita sebutkan tadi. Okey, contoh lain. Tempoh anak dalam kandungan. Bila contoh suami meninggal, anak tu masih dalam kandungan. Soalan dia, anak tu dapat tak harta pusaka? Tempoh tu. Okey. Sebab dalam hadis dan riwayat daripada Ibnu Majah, kata Nabi SAW, hadis sahih, kata Nabi SAW, iza stahalla al-mauludu wurrith. Bila mana anak lelaki tu dia ataupun anak tu dia lahir tu menangis. Tempoh maksudnya waktu dia lahir tu menangis, maka dia mendapat harta pusaka.
Kan. Jadi maksudnya anak kandungan dapat harta pusaka ataupun tak, dapat jika dia lahir dalam keadaan sempurna. Maksud dia tak meninggal dunia, tak mati dalam kandungan lah. Kan. Contohnya berdasarkan hadis tu kata kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili juga dalam kitab dia Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i dan beberapa kitab yang lain menyatakan bahawa kalau satu orang tu bayi tu dia ada dalam kandungan. Dia ada dalam kandungan ni, pada asalnya dia tak boleh buat apa-apa pun lagi, dia dalam kandungan kan, kandungan ibu dia. Maka suami dia meninggal dunia dan kemudian pada waktu dia berjalan dia punya hukum harta pusaka tu, dan bila anak tu lahir je dia terus automatik dapat harta pusaka. Jadi itu semua berkaitan dengan tempoh. Jadi ada sebab dia, ada masa dia, ada keadaan dia, dan terutama kalau setahun ni tempoh yang valid dan logik untuk iklan tu, dan bolehlah maksudnya berjumpa dengan pemilik asalnya tu kalau tempoh tu selama setahun ya. Apatah lagi ini pada zaman dulu kan, kalau unta tu nak iklan dekat pasar-pasar, nak iklan dekat tepi-tepi pintu-pintu nak masuk ke dalam masjid contohnya kan, tempat tumpuan orang ramai lah, tumpuan masyarakat dan sebagainya, maka mungkinlah setahun kan. Tapi kalau dekat Malaysia ni ataupun keadaan kita sekarang ni, semua cepat lah kan, semua dalam apa-apa platform pun kita boleh iklan. Maka mungkin tak sampai, bukan setahun, mungkin sehari je dah jumpa dah kan. Jadi kita kata tempoh tu kenapa maksimumnya setahun, maka tempoh yang valid, tempoh yang boleh menemui siapa yang kita kata sebagai dia punya pemilik asalnya, dan itu antara benda yang sangat-sangat dititik beratkan daripada sudut syarak kerana sesuai dengan keadaan dan juga masyarakat kita. Okay? So dalam keadaan yang seperti ini, maka tempohnya itu kita tak bolehlah untuk kita nak katakan ia sebagai satu benda yang menyukarkan, menyusahkan, tapi dia adalah benda yang dibenarkan daripada sudut syarak. Okey, cumanya cara tempoh tu, bulan pertama ataupun awal-awal itu disegerakan. Contohnya 2 hari sekali dia iklan kan. Maksudnya sebulan pertama tu dia kerap mengiklankannya. Masuk bulan kedua tu mungkin dia iklan seminggu 2 kali contohnya kan. Masuk bulan ketiga tu mungkin seminggu sekali je kan. Masuk bulan keempat mungkin dua kali seminggu kan. Jadi boleh seperti tu. Maksudnya bukanlah semesti tiap-tiap hari kita kena iklan. Kita pun ada kerja lain kan. Asyik nak iklan barang orang hilang je contohnya kan, lost and found kan contohnya kan. Tak adalah. Jadi kita kata mungkin tempoh tu dah masuk bulan kelima, mungkin sebulan sekali je. Masuk bulan ke-6 tu, bulan 7 pula lah iklan 2 kali sebulan sampailah habis tahun. Okey. Jadi lepas habis tahun tu apa yang kita nak buat? Okey, kita tengok next slide seterusnya. Okey, itu dia punya perbincangan. Okey, yang ke-6. Okey, terus je, agak terus je, tekan je terus. Terus je lagi. Okey, terus je. Okey. So, yang pertama boleh ambil terus. Kan, maksudnya lepas saja sebulan tu boleh ambil terus. Ambil terus ni kira macam mana? Kan, boleh ambil terus, boleh gunakan, boleh manfaatkan sebab dah habis tempoh setahun. Cuma dalam hadis Khalid Al-Juhani tadi, Nabi SAW menyebutkan bahawa kalau tuannya datang menuntut walaupun selepas tahun, maka dia kena pulangkan mungkin dalam bentuk nilainya. Kan, contohlah dia jumpa tu barang kemas. Sebut barang kemas ni saya nak sentuh sikit. Okey, saya nak sentuh sikit. Berkait dengan apa kita kata rikas dengan ma'adin. Okey, rikas ma'adin ni, apa dia rikas dan ma'adin? Rikas ni barang orang yang dulu-dulu yang dah ada bentuknya yang kita jumpa dekat tanah kita. Kan, contoh kita di berkebun belakang rumah, gali-gali rumah tu jumpa tin susu, tin Milo. Dalam tin Milo tu ada duit shilling. Contohnya kan. Ataupun ada barang bernilai lah. Jadi siapa punya? Kan, barang antik ataupun kita panggil istilahnya apa? Kita panggil harta karun. Tapi sebenarnya karun dekat Mesir. Mustahil lah harta dia boleh sampai ke Malaysia. Jadi bukan harta karun lah. Bukan harta orang dulu-dulu zaman Jepun kan. Okey. Jadi rikas, barang yang elok, barang yang kita jumpa, barang seperti emas, seperti perak dan sebagainya, maka itu adalah rikas. Itu satu. Ma'adin pula dia hasil galian, biasanya melalui kaedah pelombongan. Kan, lombong biji timah, lombong bauksit kan, lombong emas, perak apa semua tu. Jadi ma'adin dia bahan mentah, tapi kalau rikas benda tu dah memang kita jumpa. Kita dah dibentuk, barang kemas, perhiasan dan sebagainya. Maka dalam keadaan maka dalam keadaan seperti itu, apa dia punya kaedah yang kita nak buat? Yang pertama, kalau ma'adin
di tempat kita jumpa di kebun kita, belakang rumah kita, kan jumpa emas ketul ke, tapi emas mentah. Kan jumpa apa-apalah dan sebagainya. Maka kalau ikut daripada sudut agama kita, hukumnya kata Imam Ibn Qudamah, kata Imam Nawawi, kita kena keluarkan zakat 2.5%. Adakah cukup haul dan nisab? Tak ada. Dia terus kena keluarkan zakat. Maksudnya kalau kita jumpa tu bernilai 5,000, terus 2.5% kita kena keluarkan. Okey, masa kalau kita jumpa 10,000, 2.5%, 200 ke berapa gitulah, kita kena keluarkan. Jadi nak menunjukkan bahawa itu isu yang pertama. Yang kedua, rikas, barang kemas tadi. Kita jumpa dalam kebun kita ataupun benda-benda bernilai dan sebagainya, dia sebenarnya berkait dengan luqatah juga. Tetapi daripada sudut agamanya, dia dikira sebagai rikas. Kan, rikas. Maksudnya barang yang dah terbentuk, barang yang orang telah hilang juga, mungkin dulu ditanam ke apa dan sebagainya, kita jumpa. Barang ataupun nilai yang lama lah. Okay. Jadi dalam konsep seperti itu, Nabi suruh zakat 1/5. Wa fi rikazin khumus, kata Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis sahih, wa fi rikazin khumus. Bila kamu jumpa barang-barang seperti itu, 1/5 zakat. Tak ada haul, tak ada nisab. Kalau kita jumpa dia punya barang tu, dia punya dia punya kaedahnya, perbincangan dia ialah dia kena keluarkan zakat 1/5. Katalah dia jumpa tu nilai 1,000, maka pada waktu tu 200 dia kena keluarkan zakat. Okay, dia kena keluarkan zakat. Okay, kemudian adakah terkait dengan undang-undang negara? Itu dia punya perbincangan. Kalau tengok kepada Akta Warisan 2005, Akta Warisan Hartanah lah, okey, 2005 mereka ada aktanya. Dia tak boleh jadi milik kita. Okay. Barang yang kita jumpa dekat tanah dan kebun kita tu, dia jadi milik kerajaan secara mutlak. Dan kerajaan akan memberikan kita sagu hati saja. Sagu hati tak tahulah banyak mana, mungkin RM50. Kan kita jumpa RM100,000 contohnya kan. Ada bagi RM1,000 contohnya kan. Dia jadi hak milik akta warisan. Kan harta. Itu boleh di pegawai daerah dan sebagainya lah yang akan menentukan perkara itu. Okey. Jadi di sini ada timbul konflik di antara perundangan dengan hukum fiqh. Kalau hukum fiqh kita punya tanah kita, kemudian kita mungkin juga kalau kita iklan ke apa, biasanya ramai orang mengaku kalau kita iklan kan, contoh saya jumpa duit shilling dalam tin Milo. Contoh kan, ramai orang mengaku kan, ataupun saya jumpa benda berharga dekat tanah saya, contohnya kan. Jadi kita kata mungkin ramai orang akan mengaku, jadi sukarlah pada waktu itu. Cuma adakah melalui proses iklan? Kalau ikut Akta Warisan 2005 tu, mereka akan iklankan dulu. Mereka akan iklankan dulu. Kalau maksudnya iklan tu spesifik lah, siapa punya apa, bukan spesifik, maksudnya umum lah. Kan secara umum, siapa punya, pemiliknya apa semua. Kalau tak ada, maka jadi hak milik kerajaan dan akan diberikan sagu hati kepada orang yang jumpa. Soalan dia sekarang ni, di antara hukum fiqh dengan sagu hati ataupun dengan akta warisan tu, mana yang kita kena ikut? Kan ada orang kata rugi Ustaz. Dan sagu hati sikit kan. Kalau dapat tu nilai 100,000, maka pada waktu tu dia kata apa? Rugilah kan. Jadi kita kata daripada sudut hukum ini kita kena faham, sebab ada fiqh dalam negara kita telah diperundangkan. Bila fiqh telah diperundangkan, digezetkan dalam negara kita, maka fiqh yang dipakai adalah fiqh perundangan. Kan fiqh yang telah pun digezetkan. Maksudnya kita kena patuh uli amri lah. Maka pada waktu kalau kita jumpa, tak boleh kita diam-diam. Kita kena buat report lah, kena beritahu lah pada pegawai daerah, dia sebagai akta warisan negara 2005 dan seterusnya. Itu dia punya konsep. Ini juga perkara yang sangat penting yang kita perlu fahami. Tapi saya rasa kalau orang jumpa memang dia tak beritahu lah kot. Jadi cumanya daripada sudut fiqh perundangan, wajib untuk kita bagi tahu kepada pihak uli amri. Okey. Jadi apa yang kita jumpa tu, pihak kerajaan juga akan sama buat macam luqatah. Dia akan iklan. Kan. Apatah lagi barang kita jumpa tepi sungai, tepi laut, apa benda dan sebagainya, kan. Okey. Kalau jumpa ni macam mana? Kalau macam kat Indonesia, kat Vietnam, kat Thailand, dia jumpa muntah ikan paus kan, harga berjuta. Tu siapa punya? Kan? Itu adakah barang temuan memang bukan orang punya lah, memang ikan paus punya lah kan. Cuma kita kata kalau dekat Malaysia dia masih terikat daripada sudut akta harta negara lah. Okey, ataupun kita kata akta pewarisan negara. Perlu, ataupun kalau benda-benda tu pula benda-benda lama kan. Itu kena gazette pula jadi sebagai heritage lah. Kan, ataupun kita bagi akta warisan lah. Kan, contoh jumpa perahu lama ke apa ke, itu lagi lah kan. Jadi kita kata banyak perkara-perkara yang kita boleh lihat
daripada sudut fiqh dan juga perundangan bila bincang tentang isu yang kita sebutkan ni. Okey. So yang pertama kita sebut, dah iklan dah apa benda semua tu, tak ada orang maka kita boleh ambil terus. Tapi ikut hadis tadi, ambil tu katalah kita jumpa emas. Roti ban ke design dia, design lipan ke kan, apa dan sebagainya lah kan. Design-design yang ada. Maka pada waktu ini macam mana dia punya konsep dan cara pengurusan dia. Okey, macam mana dia punya kaedah dia dan seterusnya. Baik, jadi kita kata Nabi SAW sebut tadi, dia kena iklan kan, dan kemudian pada waktu tu dah habis tempoh setahun dan sebagainya, maka dia boleh ambil. Okey, dia boleh ambil dan kemudian kalau ada orang tu datang menuntut, dia kena pulang. Contoh dia pakai ke apa kan, contoh barang kemas ke apa, sesuai pula dengan dia. Walaupun design klasik, design lama, contohlah kan. Tapi okey, dia pun pakai. Tapi tiba ada orang baru jumpa iklan tu, dia datang menuntut, dia pun kata, sebiji saya ni design macam ni kan. Dia punya berat seingat saya ni ada lagi dia punya resit beli dulu 9.43 gram contohnya kan. Ataupun contoh saya beli ni dulu harga 100 gram contohlah kan, berapa-berapa lah. Okey. Dia pun tunjuk apa semua betul lah, valid lah dia punya. Maka kita kena pulangkan. Kalau kita dah jual, jual lah, cash tak ada. Kita kena pulangkan balik duit tu. Okey, sebab tu kita kata amanah sebenarnya kita jaga pegang tu adalah amanah. Kan? Bila sebut amanah tu dia adalah satu benda yang kita kena pulangkan bila mana ia tidak dituntut. Okey, so itu isu yang pertama yang kita perlu jelas dan perhatikan dalam bab ni. Okey, yang kedua, dipegang sebagai amanah hutang. Dipegang sebagai amanah hutang. Ini pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syirazi, Imam Rafi'i dan sebagainya. Kita pegang tu maksudnya sebagai hutang semata-mata. Kita tak boleh guna, tapi kita boleh cairkan. Kita jumpa emas, kita jual, kita gadai ke apa, kita jual lah maksudnya. Kita kena pegang dia sebagai hutang. Kita tak boleh guna duit tu. Itu pandangan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syirazi. Sebab asalnya bukan kita punya. Kita hanya menjaga amanah dan kita dapat pahala kerana menjaga amanah. Okey, itu saja sebenarnya, disebabkan kerana ini adalah hubungan kita sesama manusia. Kita tahu orang yang hilang ni mesti susah hati kan. Orang yang hilang ni mesti payah, sukar dan sebagainya. Maka memang kita sebagai amanah dan kita nak pulangkan balik. Bila kita nak pulangkan balik tu maksud dia sebagai hutang lah. Tunggu je orang tu datang walaupun selepas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lepas 20 tahun sekalipun kan, maka tetap ia dikira sebagai amanah. Dan dia bersangkut paut pula dengan harta pusaka. Bila kita pulang dekat dia, ataupun orang yang datang tu rupanya dah meninggal dunia. Yang baca iklan ke apa semua tu rupanya ialah ahli waris dia. Maka bila sebut ciri-ciri memang si mati punya. Maka itu pula kita kena pulangkan, apatah lagi dia sebagai harta pusaka yang perlu diagihkan di kalangan ahli waris pada orang yang telah meninggal dunia. Okay, so begitu dia punya detail dan perbincangan daripada sudut hukum yang kita sebutkan. Okey, kemudian yang ketiga, boleh diberi kepada maslahah umum. Okey, maslahah umum ni kebajikan umum. Kan. Tapi kita kata di sini kena tengok ada dua isu lah. Pertama, kalau benda tu kecil. Benda tu kecil, maksudnya RM1, RM2 bolehlah masuk dalam tabung masjid. Kalau benda tu besar, kan, benda tu besar, kalau boleh kita jangan, kalau kita rasa macam tak mampu apa semua, kita serah kepada yang sepatut. Contoh, serah kepada pihak masjid ke, kan, serah kepada Baitul Mal ke ataupun majlis agama ke dan sebagainya. Itu lebih baik dan itu lebih bagus, kan. Sebab nanti kalau kita masuk tabung masjid, macam mana kalau orang tu datang balik tuntut? Kata, saya tak berniat untuk masuk tabung masjid. Kan? Jadi saya kata saya dah masuk tabung masjid. Takkan kena kopak pula tabung masjid kan? Kena buka balik tabung masjid, kena bagi balik 100 apa semua. Itu kan menyukarkan dia punya keadaan dia. Maka kita kena perhati di antara benda tu jumlahnya kecil ataupun jumlahnya besar. Kalau sekat RM1, RM2, RM20, RM30 bolehlah masuk tabung masjid. Kan? Masalah umum lah. Kan, tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Tapi kalau dia melibatkan jumlah yang besar, maka kita kata pada waktu itu agak sukar. Kalau katalah tuan dia datang, tak apalah, saya redalah awak bagi 100 tu ke masjid, saya okey je. Yang penting duit tu kegunaan dia elok, baik. Contohnya kan. Okeylah. Tapi saya tak ada niat masuk tak. Sebenarnya kita kena pulang balik. Kita kena pulang balik duit tu dan yang masuk 100 tu kita yang bersedekah. Bukan kita bersedekah duit dia. Boleh faham? Maksudnya kitalah yang bersedekah, kitalah yang gunakan duit kita sendiri, adapun 100 tadi kita kena pulangkan balik kepada dia. Sebab tu tak boleh suka-suka sewena-wenanya sikit-sikit tabung masjid. Kan, sikit-sikit tabung masjid. Kan, kena tengok tu. Kena tengok pada jumlah, kan RM50 pun besar dah jumlah dia. Kan, RM10 pun mungkin dah besar jumlah dia. Kan, jadi kita kata pada waktu itu kena jelas
sama ada nilainya besar ataupun nilainya kecil. Okey. Kemudian yang keempat, diserahkan kepada majlis agama. Okey. So bawah majlis agama ni dia ada unit Baitumal lah. Okey, bukan sekadar Baitumal wilayah tu, tapi setiap unit agama macam Selangor dan sebagainya, dia ada unit Baitumal. Ni biasanya apa? Kalau kita malas nak ambil tanggungjawab, kita jumpa 100, jumpa barang kemas, jumpa apa semua tu, kita tak nak ambil tanggungjawab, maka pada waktu itu setiap daripada negeri dia ada unit pengurusan Baitumal dia. Okey. Jadi secara umumnya kalau kita tengok mereka yang akan mengiklankan website mereka di tempat apa mereka dan sebagainya, mereka yang akan iklan. Maksudnya semua A to Z yang kita bincang tadi tu mereka akan buat. Mereka akan buat. Jadi kita nak pergi tu pertama kita isi borang lah. Isi borang apa barang yang kita jumpa dan sebagainya kan. Kalau RM2 tak payahlah pergi kan. Tapi kalau 100 kan, kalau barang kemas dan sebagainya yang mahal-mahal apa semua tu, eloknya kita tak nak bertanggungjawab, serahkan kepada yang sepatutnya. Kan? Jadi bila kita serahkan tu kepada majlis agama ataupun unit Baitumal tadi, mereka bagi kita borang, kita isilah ringkas ya, kita isi dan kemudian dia bagi kita satu surat akuan, akaun dia lah kan, menyatakan bahawa kita menyerahkan tanggungjawab tu kepada Baitumal ataupun di bawah majlis agama tu. Okey, kemudian yang ketiga, mereka lah semua yang akan iklan, okey, dan seterusnya lah. Okey, boleh tak secara online? Boleh juga. Maksudnya kita transfer kepada akaun mereka, kita menyatakan bahawa ini adalah duit luqatah yang kita jumpa dekat tempat sekian-sekian dan sebagainya. Kemudian kita transfer kepada mereka dengan details. Ataupun kita call dulu lah, sepatutnya kita call dulu. Lebih bagus kita bagi tahu betul-betul. Okey, ni kejap lagi saya nak transfer duit ni berapa? 1,000. Saya jumpa kat sekian-sekian. Okey, jadi saya tak nak ambil tanggungjawab, saya bagi kepada majlis agama, saya bagi kepada unit bawahnya di Baitumal tu sendiri. Kan? Jadi bagi tahu dia, kita pun transfer resit ke apa semua tu, kita WhatsApp ke, hubung dengan dia punya pegawai ke apa dan sebagainya, maka itu tugas kita dah selesai. Pahala besar, yes, pahala besar kita dapat kerana bantu saudara kita dan kita tak terjebak kepada khianat kepada amanah seperti mana hukum hakam yang terkait dengan luqatah. Okey. So bagi Baitumal pula, pihak majlis agama mereka akan buat apa? Pertama, mereka akan iklan. Kita kata tadi, ataupun kita kata bila mereka dah terima amanah dan semuanya, dia akan iklan, dia akan buatlah semua sekali macam kita buat tu. Iklan kat WhatsApp, Facebook ke, iklan dekat tempat dia punya website ke dan sebagainya, dia akan iklan. Itu pertama. Yang kedua, biasanya berapa lama? Setahun juga. Okay, dia akan iklan selama setahun. Dan kemudian pada waktu itu kalau tak ada yang menuntut, maka dia boleh untuk nak apa kita kata untuk cairkan. Cairkan ni maksudnya ialah dia tak menggunakan dia punya proses ataupun kaedahnya untuk dia memulangkan benda tu secara asalnya. Jadi dia cairkan ni maksudnya dia boleh lelong. Dia boleh lelong, okay, dia boleh apa dan sebagainya, dan nilai itu mereka akan pegang. Majlis agama ataupun di bawah Baitumal mereka akan pegang nilainya. Sebab kadang-kadang ialah mereka bukan ada peti besi ke apa nak simpan. Kan? Kalau ada tempat tu baguslah. Kan? Kalau tak ada tu tak boleh buat apalah. Memang itu dia punya konsep dia dan sebagainya. Dan kemudian dia punya cara iklan dan seterusnya tu sama seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okay. So cair itu melalui pelbagai. Dia lelong ke, dia apa ke, barang kemas kan. Ataupun barang-barang yang bernilai, dia pun tak boleh pegang, maka dia pegang cash. Dia masuk dalam akaun dia, contohnya. Kan, akaun Baitumal lah. Jadi dia pun tunggu kalau ada orang apa semua tu, tempoh berapa tahun, selepas tu 2 tahun ke, setahun setengah lepas tu ada orang tuntut, dia akan pulangkan. Tapi kalau tak ada orang tuntut, maka dia kekallah milik Baitumal dan digunakan untuk maslahah umum. Itu dia punya konsep bagaimana kita berbincang tentang isu berkait dengan luqatah ni. Jadi kita boleh fahamlah maksudnya kat sini dia adalah satu perkara yang ada hukum hakam, ada dia punya perbincangan dan bukan semena-menanya ataupun semudah-mudahnya untuk kita ambil je kan. Jumpa je ambil kan, jumpa je ambil ataupun jumpa je iklan ataupun apa dan seterusnya. Maka kita dalam kehidupan kita hari ni banyak perkara yang melibatkan kehilangan. Kan, hilang anak lah, hilang barang lah, hilang haiwan ternakan, haiwan peliharaan dan sebagainya. Maka kita tahu di sana ada proses, ada hukum hakam fiqh yang kita dapat faham daripada isu ni. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Patutnya kita pada 10.30, tapi saya nak tengok kepada soalan ataupun sebelum tengok kepada berapa soalan tu, ada soalan-soalan secara verbal tak? Yang nak tanya dulu.
Apa dia bukan seperti soalan ni saja, soalan yang sebelum-sebelum ni ataupun kemusykilan yang ada. Kan pada kelas-kelas kuliah sebelum ni ke apa ke dan sebagainya. Okey, silakan. Boleh buka Ada suara. ke Siapa soalan ni? nak tanya? Siapa nak tanya soalan? Boleh tanya terus. Ustaz, Kak Syirah tanya soalan berkenaan dengan Okey. macam kita pergi majlis Walimatul Urus lah, kenduri ketara, then kita makan tak habis, makanan tu macam biskut ke makanan-makanan yang ringan lah. Lepas tu kita bungkus bawa balik. Ada dengan pandangan kata kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita nak ambil, kita kena minta izin pada tuan rumah tu, sebab akadnya kenduri tu makan dekat situ juga kan. Kita dijemput untuk makan kenduri, bukan untuk dibawa balik. Boleh ke macam tu? Betul ke Ustaz yang dikatakan tak boleh bawa balik makanan tu untuk makanan kereta ke apa ke semua? Sebab ramai yang macam itulah kan, jadinya ramai yang macam tu, kadang-kadang yang dah tak makan tu, tak ada makan, bungkus dalam tisu ke bawa balik makanan kita ke apa ke, macam makan buah-buahan ke kuih muih ke Ustaz. Apa tindakan kita dan juga pandangan Islam berkenaan tindakan macam tu? Okey. Baik, terima kasih pada Kak Syida. Itu sebenarnya muamalat juga tu. Okey, muamalat juga. Baik, kalau kita tengok daripada sudut hukumnya, memang ada hadis yang walaupun hadis ni dhaif, hadis ni lemah, Nabi SAW menyebutkan tentang Tufaili. Okey, Tufaili nama dia. Tufaili. Tufaili ni apa dia? Iaitulah mereka datang, kemudian maksudnya ceritanya Tufaili ni kata Nabi SAW ialah mereka datang ke walimah dan kemudian pada waktu tu mereka tidak diundang. Tidak diundang. Kemudian dia orang pergi makan lah, pergi makan tapi tak diundang. Itu semua para ulama 4 mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya mengharamkan bentuk at-tufaili. Maksudnya kita pergi makan yang tak diundang. Okey, makan yang tak diundang. Okey, apa kaitan dengan persoalan perbincangan tadi? Ialah kita pergi makan tu memang betul bila sebut Nabi SAW menyatakan apa? Fa'ti al-walimah. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim, iza du'iya ahadukum al-walimah falyatiha. Bila salah seorang daripada kalian diundang kepada majlis kahwin, maka datanglah. Datang tu maksudnya ialah untuk doa dan kemudian untuk makanlah. Okey, berdasarkan juga hadis lain Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi menyatakan tentang aulim wala bisyatim dalam riwayat Imam Muslim. Kan adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi semua itu berkait dengan makan lah. Jadi kalau kita tengok dia punya guideline dia, memang betul sebenarnya kalau kita makan itu maksudnya ialah makan kat situ lah. Okey, makan dekat situ. Melainkan kalau ada keizinan lah, sebab tadi kita takut tufaili tadi tu, kita main ambil apa semua, padahal ada orang lain lagi nak makan. Kan ada orang lagi yang kita membazir, ambil lebih-lebih dan sebagainya. Maka kita bimbang masuk daripada larangan at-tufaili, makan sepatutnya tapi kita ambil lebih ataupun bungkus ataupun bawa balik. Memang betul, ni kat kampung-kampung semua kan. Kenduri kahwin dan sebagainya, memang suka, belum habis kenduri, dia dah bungkus bawa lauk dah. Jadi kita kata pada asalnya dia kena ada keizinan daripada tuan rumah. Kalau tuan rumah kata bungkuslah bawa balik dan apa semua, it's okay. Itu dibenarkan. Tapi kalau bab berkait dengan tak habis makan tadi tu, yang kita ambil sendiri tu tak habis makan. Padahal kita ingat habis makan tapi tak habis kan. Tak habis tu kita pun ambil sikit bungkus. Yang tu sebaiknya saya kata minta izin pada tuan rumah, lebih baik untuk menghilangkan khilaf-khilaf dan perbezaan di kalangan para ulama tentang isu tu. Memang saya akui memang ada perbezaan kerana dia kata menyatakan bahawa tak boleh kan kena makan dekat situ sebab dia adalah walimah, jemputan itu terhad kan. Sebab tu kadang-kadang orang bagi tahu datang ke tak datang sebab dia nak ikut kepala tu lah. Kan datang tak datang sebab dia nak bajet tu, nak ikut kepala tu kan. Kalau tak datang kita tolaklah, kita tak datanglah, cari orang lain pula yang nak datang contohnya. Sebab tu satu benda yang sangat perlu kita titik beratkan. Jadi kita kata kalau tak habis pun sekalipun maka minta izin kan. Jangan jangan sewenang-wenangnya ambil bungkus dan sebagainya sedangkan mungkin itu berkait dengan bajet ataupun pengurusan berkait dengan orang yang melakukan walimah. Jadi saya kata minta izinlah walaupun kita tak habis, ada sikit tak habis ke apa, minta izin bagi menghilangkan keraguan dan juga syak bila isu ni timbul berkenaan dengan ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, soalan yang sama tapi kali ni bukan Walimatul Urus. Kali ni adalah program yang saya sendiri buat di hotel. Jadi saya payahlah sekian kan, taruh 20,000 ke apa kan. So bila dah selesai semua program tu, ada makanan yang lebih.
So saya sendiri pun nak bungkus. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okey, Sebab kita yang bayar kan Ustaz kan? Sebab betul, sebab kita dah bayar benda semua, maka itu tak ada terkait dengan pihak hotel dah, sebab pihak hotel menyediakan makanan tu dengan bajet yang kita ada tu, jumlahnya 10,000 ke apa, itulah bajetnya, itu semua jadi hak kita, dan kemudian siapa-siapa pun boleh untuk bungkus. Puan izinkan, tak ada masalah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada persoalan lain? Okey, saya tengok sikit pada soalan dekat. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Berbalik kepada tadi, jika terjumpa barangan seperti antik di dalam kawasan sendiri tu Ustaz, jika mengambil tindakan mengikut fiqh, dikeluarkan zakat ke atas barang tu, jadi barang tu jadi milik kepada yang mendapatkan tu Ustaz, yang membayar zakat tu. Betul. Kalau ikut daripada sudut fiqh lah, maksudnya adakah dia perlu iklan? Okey, persoalan dia, adakah dia perlu iklan? Contohnya dia jumpa barang tadi tu rikas kan, contohnya dekat tanah dia dan seterusnya. Maka pada waktu tu adakah dia perlu mengiklankannya? Jawapannya dia perlu iklan secara umum. Saya ada jumpa barang berharga contohnya kan dekat taman ke kat kawasan dia lah, sebab itu biasanya kita punya expectation ataupun kita punya perasaan tu mesti dia daripada situ je lah kan. Mungkin kalau ada orang hilang, kita jumpa tu mungkin rantai ke apa semua kan, tiba-tiba tak ada. So bila tak ada tu, kita keluarkan terus 1.5%, 1.5, kalau nilainya 10,000 maka 2,000 lah dia punya zakat dia, 1/5, sebab dia rikas. Kenapa rikas 1/5? Sebab kerana kita tak mengusahakannya, kita tak membelinya, kita tiba-tiba jumpa. Dia bukan 25%, 25% tu sebab kita kerja apa kan, zakat gaji pendapatan 25%. Yang ni memang kita jumpa kan. Jadi sebab tu 1/5. Jadi daripada sudut fiqhnya, kita kata dia rikas dan kemudian kita kena keluarkan. Tapi kita kena ingat juga tadi, sebab tu saya sebut, perundangan negara kita dah ada kat Malaysia, maka dengan sebab perundangan itu kita kena patuh dan tunduk kepada perundangan lah. Kan, sebab dia adalah uli amri, dia adalah pemerintah. Maka pemerintah pun dia ambil duit itu ataupun dia ambil benda tu, dia lelong ke dia jual ke apa, dia akan gunakan kepada kemaslahatan umum kan. Jadi pokok pangkalnya kita pun kepada kemaslahatan umum juga, kalau tak ada orang yang meminta. Tapi katalah contohnya kita jumpa rikas tu ataupun barang kemas tu, kita iklan pun tak ada orang yang ni, maka kita pun guna, kita pakai, mungkin kita jual. Tiba-tiba ada orang yang ambil balik ataupun orang tu jumpa, kita bagi tahu benda tu adalah dia punya. Dengan ciri-ciri dia sebutkan tu memang tepat, memang betul. Tetap kita kena pulangkan balik sebab dia masih lagi terikat di bawah hukum hakam luqatah. Cuma tadi saya faham persoalan tu adakah dari sudut fiqh ataupun dia pada sudut perundangan. Maka saya kata fiqh yang telah diperundangkan, maka kita kena taat kepada pemerintah dan juga uli amri. Berapa mereka nak bagi sagu hati tu kira alhamdulillah lah kan. Tapi ada juga orang kata kita ikut fiqh je lah kan. Kita kata fiqh memang dah ada perundangan, dia macam fatwa. Bila fatwa tu telah digazet, maka kita kena berpegang kepada fatwa. Mungkin ada lagi pandangan ulama lain, pandangan ulama tu, tapi fatwa telah digazetkan. Maka pada waktu itu kita berpegang kepada fatwa dan juga berpegang kepada perundangan, kerana perundangan itu dia bukan berlanggaran dengan hukum syarak, tetapi untuk memudahkan kemaslahatan dan juga kebaikan untuk semua. Okey, itu dia punya konsep dia. Wallahualam. Okey, saya baca dulu pada soalan. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama. Okey, kejap saya nak tengok pada telefon ni. Saya kena tutup sikit kita punya video ni. Okey, saya nak tengok persoalan tu kejap. Okey, so persoalan-persoalan yang ada berkenaan dengan okey. Macam mana kes peniaga? Okey. Macam ada lagi soalan lain? Tak berani ambil, kena tunggu ikut betul perundangan dan seterusnya. Okey, buang bayi. Okey, macam mana pula kes peniaga bandel, beli gundi bandel, jumpa wang tunai luar negara dalam gundi tu kan, jumpa US dollar kan dan seterusnya. Adakah dia dikira sebagai kita punya ataupun tidak? Dia sebenarnya jangan iklan. Ada setengah orang macam itulah, dia kata macam tu. Tapi hakikat sebenarnya dia masih luqatah. Kan? Dia masih luqatah. Cumanya kita confirm dah tak jumpa dah orang ni.
Okay, kita confirm dah tak jumpa orang ni, tak tahu seluar ni siapa punya kan, dah berhimpun bandar, dah beribu beratus ribu jenis kain, baju seluar apa semua tu, maka pada waktu itu adakah perlu juga untuk kita buat sebagai luqatah ataupun iklan apa semua? Sebaiknya kita buat macam tu. Okay, sebaiknya kita buat macam tu supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik ataupun yang tidak elok berkaitan dengan kita punya isu ataupun harta kita mendapatkan. Kalau dah semua memang betul tak ada, maka dia jadi milik kita. Tapi kalau kita kata volunteer nak bagi kepada Baitul Mal ke apa, tidak jadi masalah. Okey, tidak jadi masalah kerana asalnya ia adalah terkait dengan hukum. Tapi ada juga yang menyatakan dia terkait dengan undang-undang. Kan menyatakan bahawa dia juga masih dikira sebagai benda yang dia jumpa, benda yang sekian-sekian, maka dia kena serahkan kepada kerajaan dan sebagainya. Cuma kita kata kalau setakat nilai $1, $2 tu kira dia punya lah. Tapi kalau dah ribu-ribu tu, kan ratus ribu kan, baru ni ada juga masuk dalam surat khabar apa semua, maka sebenarnya kalau ikutkan dia terikut ataupun terikat dengan perundangan negara. Okey, itu satu. FB, jika kita tak ambil barang-barang orang semasa membeli belak tanpa sedari terbawa balik ke rumah, itu tudung kanak-kanak, mainan dan diiklankan dah iklan FB tapi tak ada menuntut sehingga berapa tahun, apa perlu kita buat? Kita pakai je. Okey. Tak perlu sampai tunggu tahun pun sebenarnya. Kalau kita kata rasa memungkinkan valid ataupun sepatutnya, katalah kita iklan sebulan, 2 bulan kan. Kebetulan nak raya pula. Tudung tu lawa. Kan? Jadi hari raya tu kita pakai pula lah. Kan? Kita pakai, lepas tu lepas raya baru dia bagi tahu. Sekian-sekian. Oh saya ni, saya beli harga RM20, apa 500 ke 300 ke, maka kita kena pulangkan dengan duit. Sebab ada tuan yang datang menuntut. Kalau dia tak ada tuntut, kira kita pakai tu bismillah lah. Sampai bila pun pada isu pertama yang kita bincangkan pada slide yang last kali tadi tu, jadi milik orang yang asalnya yang menjumpai, yang menemui perkara itu. Wallahualam. Okey, larangan mewawarkan hadis sahih Muslim dan sebagainya. Dan selalu dengar penceramah iklan, itulah kan. Betul, ni ada hadis riwayat Imam Tirmizi yang menyatakan bahawa qabbahallah ataupun la arbahallahu tijaratak. Ini apa hadis riwayat Imam Tirmizi ni ada sebahagian kata dhaif, lemah, tapi hakikatnya hadis ni sahih dan ini adalah perbuatan bersifat warak. Kita jangan jual barang-barang apa pun di dalam masjid. Okey, cuma ada ulama bagi excuse kalau kita iklan tu kitab yang kita mengajar. Kan maksudnya kalau contoh kita mengajar matan Abi Sujang atau kita belajar fiqh muamalat, maka saya kata buku ni ada dekat luar sana, kalau tuan-tuan nak beli boleh dapatkan di luar contohnya. Gitu je lah, sebab itu buku yang kita nak mengajar. Tapi bagi saya sebaik-baiknya kan, sebab tu kadang-kadang ada jemaah tanya, Ustaz macam mana nak dapatkan buku ni, soalan saya contohnya kan, soalan tu dekat masjid, maka saya terpaksa terangkan sebab buku ni apa, kita nak buat kelas, nak buat mengaji. Itu dia punya perbincangan dia. Okey. Kemudian tak berani ambil lama-lama penunggu, tak ada penunggu sebenarnya. Okay, tak ada penunggulah harta, tapi memang betul lah, itu macam khurafat dulu kan, kena pangkah, kena apa dan sebagainya. Okay, betul, ikut undang-undang negara, adabnya kita meminta izin. Okay, ada soalan lain lagi yang nak ditanyakan? Silakan. Kalau ada, kita ambil 2-3 minit lagi. Soalan sebelum ni tentang muamalat dan sebagainya, kalau ada. Macam tak ada je Ustaz soalan. Itulah nanti, tak apa, nanti boleh WhatsApp je kalau tak ada soalan. Saya sempat ada waktu, kalau siapa-siapa nak tanya soalan lepas ni baru terlintas ke apa, boleh WhatsApp kepada akak dan kemudian boleh forward kat saya lah, insyaAllah. Kalau sempat waktu saya akan reply lah, insyaAllah. Okey, jadi setakat itu saja insyaAllah pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada semua, Kak Syida, Kak Liza dan semualah yang bersama dengan kita hari ini. Jadi insyaAllah nanti kita sambung lagi pada Ahad minggu depan ke Ahad bulan depan. Apa kami minggu depan ke? 2 minggu depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Saya serahkan balik kepada Kak Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih semua. Nanti kalau ada persoalan apa-apa boleh WhatsApp dekat Kak Liza ataupun dekat Kak Syida. Nanti kami akan forwardkan kepada Ustaz. Jadi terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Esok ke? Esok lah ya Ustaz Intan pergi kelas ya? Esok insyaAllah.
dan juga Ustaz Nazri di bawah pada Esok ada 2 sesi lah esok. Kelas pagi dengan pagi Ustaz Endang, petang Ustaz Nazri. Sebab Ustaz Nazri tak boleh buat kelas hari Rabu itu kemarin. Jadi kita ganti hari Jumaat petang lah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. So dengan itu saya endkan sesi pagi ni dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Liza Syida. Iya kita Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Azhar. Terima kasih. Jumpa lagi esok. wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.